العلي العظيم رب يسر ولا تعسر ربي تمم خير أما بعد. Muka surat 69. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بالمسلمين بعلومه في الدارين آمين. مقدمة taubat. Mukadimah taubat ada 3 kata dia. Yang pertama, kita menyedari bahawa dosa adalah sesuatu yang amat buruk. Jadi kata Al-Imam Junaid rahimahullah, at-taubah alla tansa dhanbak. Kita ingat sentiasa dosa kita. Jangan kita lupa. Di mana-mana pun ingat dosa. Bila kita ingat dosa kita, itu akan menjadi antara sebab dorongan untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nombor 2, sedar dan ingat akan keras hukuman Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah siapkan secara umum ketetapan dia orang baik-baik, baik pahala. Baik pahala tu hampir ke syurga dengan nikmat-nikmat. Sebaliknya buat jahat, baik dosa. Baik dosa tu hampir ke neraka Allah waliyadzubillah. Jadi dengan mengingat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat ketegasan Allah Ta'ala, ingat azab yang Allah Ta'ala sediakan kepada manusia yang disebut mujrimin ataupun mujrimun di dalam surah Yasin, itu akan jadi dorongan juga pada kita untuk sentiasa bertaubat. Ingat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor 3, menyedari kelemahan dan kekurangan tenaga untuk menahan semua itu. Takutlah kita. Mana kita terdaya. Kita buat perumpamaan atas dunia dengan api lighter, kita bakar rokok saja kita dah sakit. Kita letaklah yang paling hebat, api yang membakar tu, lahar gunung berapi, paling hebat panas. Letaklah contoh, mungkin ada lebih panas daripada tu. Contoh, setakat yang tahu lahar gunung berapi tu amat panas. Tu kalau kita colok tak sampai berapa saat, tulang pun tak ada dah. Jadi gambaran neraka tu jauh-jauh lebih hebat daripada tu, sehingga digambarkan di dalam hadis tu apa saja yang menjadi lintasan dalam akal kita yang menggambarkan suasana neraka tu masih belum menepati kehendak yang sebenar, masih belum menepati keadaan dan hakikat sebenar yang akan berlaku dalam neraka. Waliyadzubillah. Apa tu kita sebahagian daripada manusia tu kadang-kadang bila mengingat neraka dengan azabnya tu keluar air mata. Takut. Siapa tak takut? Itu juga akan membawa kepada takut kepada Allah Ta'ala. Dan dalam hal tu Nabi SAW menyebut 2 biji mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun saharat fi sabilillah, mata yang berjaga malam di jalan Allah. Nombor 2, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis kerana takut Allah. Tu nak bawa kepada takut Allah. Ingat dosa kita. Ingat dosa kita akan kita membawa diri kita ingat akan siksaan dan kemurkaan Allah. Dan daripada situ akan membawa kepada takut Allah. Yang rasa dan perasaan takut Allah telah membawa mengalirnya air mata keluar, dan termasuk daripada hadis yang kita sebut tadi. Satu riwayat yang lain, barang siapa yang keluar air matanya walaupun kadar seekor lalat. Air mata kalau keluar, biasanya keluar macam jurang kan? Keluar tu kalau Nabi SAW diriwayatkan menangis itu tu sampai ada kosan di pipi Sayyidina Uthman, sampai basah nyangkut di porak. Kita Nabi SAW sebut, siapa boleh buat keluar air mata walaupun sebesar lalat, tu bukan boleh payah mengalir macam air sungai. Tak payah. Tak payah mengalir macam air mata air, tak payah. Tu tak mengalir pun, hanya sebesar seekor lalat saja keluar, tapi takut Allah, dia tu tak akan disentuh di neraka. Tu satu riwayat yang lain. Itu bertobat namanya. Tapi keluar air mata kerana tobat sungguh lah, menang dosa.
Pokok dengan sebab dosa yang masih ada, yang masih belum ada ruang pengampunan di sisi Allah tu, takut penyebab kepada kita disombat dalam neraka. Ya Allah, konang-konang yang tu takut kita. Dan memang sepatutnya begitulah kita semua pun. Sebab tidak ada siapa di antara kita, bahkan semua manusia, tolak para Nabi dan Rasul itu boleh mendabik dada bahawa dia orang yang bersih daripada segala dosa dan kesalahan kepada Allah. Tak ada. Semua dosa kau. Dengan mengerti semua itu, kata dia bahawa ia akan memudahkan kita untuk bertaubat. Akan tetapi jika tidak mengertinya, apalagi jika langsung tidak mempercayai kejutan neraka, tidak mungkin seorang itu mau bertaubat. Ini memang ada hari ini orang pertikai azab kubur. Dia pakai logik akal. Dia tuan-tuan, mana ada azab kubur? Dia cerita kubur akan disempitkan sehingga bertemu ruang tulang rusuk kita. Itu ada hadisnya. Kubur yang sempit akan diluas oleh Allah Ta'ala sejauh memandang. Itu ada hadisnya. Kubur yang gelap gelito dalam paut tanah, paut bumi itu akan diberi cahaya dengan cahaya yang dihantar oleh Allah Ta'ala. Itu ada hadisnya. Ramai orang tak percaya pada ni. Hujahnya akan. Dia kata kalau cerita kubur macam mana pula kalau orang mati kena tolan dia jauh. Mana kubur Mana cerita sempit tanah dia pakai akal, dah mula pakai akal. Kan? Kalau kita dongar-dongar sekali ucap akal goyang kita tu kan. Goyang kita. Kita hadis dengan bala ni. Ayat Quran kadang-kadang yang kita baca depan dia pakai akal dia goyang kita. Lepas tu kita goyangan dia, tak dia goyangan kita. Orang ini pandai bercakap, malah lambat hari ni. Orang yang sosial baik tapi pandai bercakap lambat. Macam mana tu? Tu dah kata duk pergi mana-mana pun asal namanya mati. Itu bukan cerita kubur semata-mata kubur, tetapi ada satu lagi istilah yang mungkin boleh mendekatkan kita dengan kepahaman beriman dengan hari akhirat adalah dengan alam barzakh. Alam kubur itu kita sebut alam kubur, hakikatnya alam barzakh yang disebut dalam Quran. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada satu alam namanya barzakh sampai kiamat, sampai hari kebangkitan besok. Barulah selesai alam yang dikatakan barzakh. Dah bangkit hari kebangkitan, selesai. Jadi barzakh nama. Bila kita sebut barzakh, baru kita faham duk dalam paut boyo, paut jauh, dia lomeh dalam laut, tak masuk dalam paut bumi, tak masuk dalam tanah seperti mana kubur biasa yang kita faham. Mana-mana pula tempat dia mati. Hatta macam yang baru-baru ni kapal terbang jatuh, tu hancai hancur. Dia bahasa baru 29, hancai. Dia hancur habis semua tu. Tu tinggal daging-daging, tulang-tulang yang hancur. Kita nak katakan mana kubur ataupun mata kutip langsung lah, mati-mati raput macam tu tak jumpa apabila-bila, mana kubur kita istilah kubur kita faham seperti mana hari ni. Ada kawasan ada tanah ada batu nisan dan seumpama. Hakikatnya kita kena faham alamnya barzakh. Duk mati kat mana pun, bagaimana cara pun, hancur. Itu kalau cerita orang kafir yang mati kena bakar, masuklah kotak sana. Kubur macam mana tu kubur tu? Alam barzakh semua masuk. Kafir, orang iman, orang beriman, kafir semua masuk ke kau. Tu kalau mati bakar, tu masuklah kotak tu buat. Jangan berhujah dengan akal, hujahlah dengan apa yang telah dihujahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terimalah hari ni banyak orang yang dah goyang dengan perkara-perkara akidah. Sebab tu ramai yang jadi jahat hari ni. Suasana kejahatan hari ni tak pernah reda tu, makin tahu perkembangan yang baru apa nama gerakan Syiah di Malaysia dah jadi semakin hebat. Dia dah didaftarkan secara sah, dah daftar tuan-tuan. Ni perkembangan terbaru. Jadi dia boleh dikatakan hampir bebas nak buat program-program Syiahnya lah, sebab didaftarkan secara legal, secara sah. Bahkan dikatakan ada masjid di sendiri dah. Dana mana, sumber mana, sponsor dan apa mana kita tak pasti, tapi yang pasti Syiah dah bawa. Universiti tu tak cerita dah, lama-lama dah. Dah ada daftar hari raid dah.
Tapi itu kita pun ni kita nak counter macam mana nak buat dia ni. Sana kita nak sokat macam mana dia dah sah dah. Apa ni? Kalau tak sokat sesiap. Tak. Tempat tu kita tak tahulah macam mana bono boleh lopeh ni macam apa irsyad apa nama tu? Irsyad manjo. Ya, irsyad manji. Ya. Bukan manjo. Masalah tu orang tu. Jangan bagi masuk tawui. Kalau rasa dia bahaya nak bagi masuk tawui. Ni fikir buku jangan bagi ni, buku jangan berdaftarkan, buku jangan di distributekan, diedarkan. Dah apa? Dia tu jangan masuk. Dia tu sana. Tu. Jadi kita macam tak rokok dah. Kempen ya Allah. Juta pun mungkin lah kempen anti merokok ni. Dah juta dah kos yang untuk kempen anti merokok ni. Allah alam lah saya pasti. Tapi kempen ni satu ketika dulu hebat. Kempen macam mana hilang rokok serodang-rodang Nak kempen macam mana kedai boleh katakan hampir setiap kedai runcit tu jual rokok. Kempen macam mana tepi-tepi jalan yang kedai yang boleh sorong-sorong tu yang jual rokok ya. Digunakan hanya setakat yang bawah 18 tahun yang beli rokok. Mana? Susah kita. Dia dah konon itu. Baik, dia kata jika kita selalu mengingati 3 perkara ni, direnungkannya siang dan malam, akhirnya kita akan terdorong untuk melakukan taubat yang nasuh. Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, kamu bertaubat kepada Allah Taala dengan taubat nasuha, bersih, taubat yang tak ada nak kembali balik kepada kekufuran. Sebab itu tuan-tuan, taubat ini akan menjadi penyebab kepada ibadah kita semakin sempurna. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, 3 perkara yang barang siapa ada 3 perkara ni pada dia, wajada halawatal iman, maka dia akan memperoleh kemanisan iman. Apa benda tuan-tuan? 3 perkara yang kalau kita seorang tu dapat benda ni, Nabi kata sosok yang salah, dia akan dapati kemanisan iman. Nombor 1 dia tidak menyayangi tidak ada sesuatu yang lebih disayangi melainkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tu nombor 1. Allah, Rasul, tu nombor 1. Apa-apa pun Allah, Rasul dia akan didahulukan. Kan? Itu bukan mendahulukan tokak kita, harta kita, duit kita, jawatan dan kedudukan kita, tapi dulukan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaan pun, itu yang pertama. Nombor 2, dia tidak mengasihi seseorang melainkan dikasihinya, la yuhibbuhu illa lillah. Dia mengasihi seorang itu kerana Allah. Syukur dan baik dia dengan pengurusi surau. Baik dia tu, syukur dia tu kerana Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Pastilah seseorang itu akan dapat kasih sayang aku yang berkasih sayang kerana aku. Dari 3 tu ada 4 tu, lil mutahabbina fiyya, wal mutazawirina fiyya, wal mutajalisina fiyya, wal mutabadilina fiyya. Orang yang kasih mengasihi kerana aku, orang yang duduk dalam majlis kerana aku, orang yang ziarah-ziarahi kerana aku, dan orang yang bernafkah membelanjakan harta di jalan Allah tu kerana aku, kata Allah Taala. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, 7 golongan manusia yang akan memperoleh naungan di sisi Allah Taala yang tidak ada naungan ketika itu melainkan naungan Allah. 7, satu daripadanya rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftaraqa alaih. Salah satu daripada 7 tu, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, berhimpun dan bertemunya kerana Allah, dan berpisahnya juga kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir,
dapat kemanisan iman. Dia benci untuk kembali ke kekufuran, kama yakrahu ayyuqdhafa fin nar, seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam neraka. Ini kena menggunakan taubat. Dia benci balik untuk patah balik kepada kekufuran, patah balik kepada kemungkaran, kemaksiatan, patah balik kepada bodoh-bodoh buruk yang tak elok yang dia pernah buat puluhan tahun dulu, seperti mana dia benci untuk dirinya dicampakkan ke dalam neraka. Ada 3 benda ni kata Nabi, aku jamin, garanti dapat manis iman. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi kita usaha nak bukan sonang ni tiga-tiga tuan-tuan. Kalau kita tengok satu persatu tu bukan sonang. Nak mengasihi Allah lebih daripada segala-galanya. Kita buat duit saja kita dah gagal situ. Buat duit dia. Nombor 2, apa nama? Mengasihi kerana Allah. Mengasihi seorang kerana Allah. Itu mungkin boleh okeylah, boleh digarap, boleh diasah-asah lah. Mungkin boleh copek dapat yang tu. Tapi copek juga berubah tu. Kan? Sayang. Tengoklah yang abang. Sorry lah yang ini ya. Tegak ini lah. Dan terakhir, tidak kembali kepada kekufuran ataupun kemungkaran dan seumpamanya, seperti mana benci untuk campakkan neraka tu mungkin boleh kita usahakan dengan cara macam mana kita duduk dengan orang yang sama-sama dalam urusan taubat dan sentiasa usaha untuk melaksanakan kebaikan, sentiasa buat amal saleh. Pernah ada cerita kan tuan-tuan, sebab tu benda-benda macam ni kita tak boleh berukuran dengan secara lahiriah semata. Benda ni banyak berpunca dan bertunjangkan dengan hati. Benda-benda yang kita sebut tadi semua cerita dah hati. Bukan semua lah, kebanyakan yang cerita hati. Sebab tu hati tu Nabi SAW sebut elok lah semua-semua taubat kat luar. Dalam masa yang sama, ukuran kita bukan boleh semata-mata apa yang di luar, kerana dalam tu menjadi keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, sebab Allah Taala tidak melihat apa yang menjadi luaran kamu, rupa bentuk kamu, tubuh badan jasad kamu, tapi melihat kepada hati, niat dan amalan kamu. Kan? Allah Taala, Nabi SAW sebut tu. Jadi satu ketika di zaman Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, satu ketika zaman dia ni berlaku kemarau tuan-tuan. Kemarau, hujan tak turun-turun dalam tempoh yang lama. Jadi sembahyang istisqa, khutbah jamaah semua sekali lah macam biasa, solat istisqa. Dah solat istisqa dah, hujan tak turun-turun, nampak doa tidak dimakbul dan dimustajab oleh Allah Ta'ala. Ada something wrong. Kadang-kadang nilai keberkatan dah tak ada ditarik dari Allah, nilai rahmat dah tak ada ditarik dari Allah Ta'ala. Sebab di antara sebab pun tuan-tuan, bila kemungkaran dah berlaluasa, ketika tu doa Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala alam dan hijabkan doa. Dalam satu hadis ketika tu besok hulu halal kita, ngelupu kita, dan tidak boleh menyalahkan siapa-siapa melainkan kita salahkan diri kita sendiri. Ketika tu orang baik tak baik jumpa apa ya, bagi orang yang baik pula pasal apa. Ada hadis pasal apa kau tak baik, selesaikan kemungkaran tu perlu diam. Yang kemungkaran tak lah orang tu kan dan tak boleh sama. Jadi bila dalam keadaan gitu tu masih tak hujan, satu ketika Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala melalui satu masjid dan mendengar satu orang sedang berdoa kepada Allah. Dia berdoa ringkas ya tuan-tuan, dia doa ringkas ya. Oleh kerana hujan tak turun-turun, dia pun berdoa. Doa sekejap ya, wow, turun hujan, selambik-lambik hujan, seronok semua orang. Dan yang lain-lain itu merasakan bahawa doa mereka sebelum itu dah dimustajab oleh Allah Ta'ala. Mungkin masa berdoa tu Allah tak beri masa tu on the spot,
Ambil tempoh masa tertentu hujan turun. Merasakan dulu-dulu ni, hari tu ni yang kita doa dan salat istisqa, inilah mungkin pesannya. Tapi Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala melihat ni doa daripada orang yang duduk dalam masjid. Doa tu kau turun masa tu. Dia pun tunggu keluar-keluar tu satu orang yang hitam, golap. Golap tak, bukan macam orang yang hebat. Ni kata tadi kalau tengok luaran ni bukan ulama. Ini bukan orang-orang yang kita boleh letakkan. Kalau letak markah tu 100 nak tak. Kita letak markah 10 ada ni. Keluar ni dengan pakaiannya tak berapa nak hebat, kulit golap, rambut kerinting. Macam kita ini Allah passion kami yang golap di putihan. Rambut dah elok golap dah, dibuat blond. Lepas tu dah tua, so dah putih elok, dibuat golap balik. Masa muda golap, dibuat putih ke tengah tu. Ataupun semua nak jadi mak saleh. Nak jadi mak saleh, jadi orang putih walaupun kulit longot. Longot tu tak longot. Longot ni macam buntut kuali. Jadi orang Islam dia faham longot tu je. Jadi dah elok-elok dah kita ni, color Allah bagi dah. Ada tukar-tukar apa. Kita dah elok macam saya nak kata bukan nak kata golap, memang golap lah kan. Jadi dah golap elok dah. Jangan nak orang tu putih-putih dah. Habis tinggi pun letaklah budak soju tu okey lah. Dah macam-macam dicucu tu, di operate semata-mata nak jadi putih. Ataupun semata-mata nak jadi lawa. Yalah. Jadi kawan ni keluar hitam logam. Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala ikut dia ni. Dari belakang, rupa ni dia balik satu rumah. Dia tengok-tengok, rupa ni dia ni adalah seorang hamba kepada tuan dia, tuan di rumah. Masuklah rumah. Tengok tuan itu, Nabi salam lah. Salam. So, rupa tu rumah ni orang gemuk. Buta je. Dia kata, konan lah apa semua. Tak apalah, dia memang tak ramah ni. Kau nak ambil lah boleh. Dia nak jual memang dah hamur, dia nak jual dah hamur ni. Pemalih tu dia. Pemalih macam mana? Sisi musajid. Oh gitu. Ada orang gaji ni tu urut dado lah, alhamdulillah. Tapi bukan pergi musajid buta dalam tu. Musajid patah balik lah. Dia kerja. Ini sisi musajid. Oh dia malah nak jual ni kata. Kata tu dia boleh tu. Sebab Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dah nampak nilai orang ni. Dia nak boleh. Bukan nak boleh nak jadikan hamba kat dia. Nak boleh nak jadikan guru. Badak. Hebat. Ulama dah dia ni. Dah tahu dah hakikat yang jadi itu dia nampak. Bawa balik. Jalan bawa balik. Sampai pertengahan jalan lupa masjid. Dia kata boleh tak nak singgah kejap. Awak masuk masjid. Aduh, orang tak ada masalah. Apa lagi masjid? Dia orang soleh. Silakan. Masuk masjid. Punyalah lama ibadah apa dia ni, zikir apa baca dalam ni. Tunggu tak mau. Kau lari ke mana kau? Tak boleh jadi. Masuk masjid. Masjid dia masih dalam sujud. Tunggu poi dekat-dekat. Rupa dah habis nyawa dalam sujud. Ni Allah Ta'ala pilih tanya. Ni luaran tidak boleh menggambarkan kemuliaan dalaman kita. Kalau kita rasukan muka huduh tu apa, itu belum menjamin. Huduh juga akhlak dia dan budi dia, iman dia, takwa dia. Kadang-kadang muka luar ni lawa, handsome, cantik, kulit hebat, muka hidung mencung sebagainya. Eloklah hebat, tapi kadang-kadang duduk dalam tahu. Nabi SAW bersabda, laisal ghina bi kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukan dikatakan kaya itu banyak harta ke apa kau cantik, kau nampak cantik luar kau, tapi yang dikatakan kaya jiwa, akhlak elok. Wa khalaqan nas bi khuluqin hasan. Akhlaklah sama manusia dengan akhlak yang baik. Baik, dia kata jadi jelas bahawa taubat perlu didasari dengan muqaddimah. Muqaddimah 3 tadi ya. 3 tadi apa? Cuba kita tengok balik.
Sedar dosa yang kita buat, tahu. Sedar dosa ni ada hukuman yang keras, dan sedar kita ni mempunyai kelemahan untuk menghadapi azab dan pembalasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Fikir itu mukadimah baru tu. Tu mukadimah. Belum taubat lagi, mukadimah baru. Macam kitab ada mukadimah kan. Tajuk kitab mandi wajib, mukadimah dulu. Masuk tak hukum lagi, baru masuk hukum lagi, mukadimah baru. Ini mukadimah baru, ni mukadimah pun tak ada cerita lah taubat mukadimah. Dia mukadimah kalau nak kahwin ada mukadimah istimta', mukadimah dia bukan main lontung je dah, mukadimah dulu. Kalau tak ada mukadimah tak ada warning gitu. Macam seorang apa pun ada mukadimah kodopan kan, kalau bersih kodopan